الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala rasa puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala pemberian dan kurniaannya. Maka malam ini sekali lagi kita diberikan suatu kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengimarahkan rumah Allah dalam kita melakukan ibadah kepada-Nya. Moga-moga tuan-tuan, keberadaan kita pada saat dan ketika ini sentiasa diberikan kebaikan, sentiasa diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan. Kalau kita tengok pada malam ni tuan-tuan, hari ni telah masuk hari yang ke-11 Syakban. Maknanya tuan-tuan, tak jauh lah kita untuk untuk kita menemui bulan yang kita tunggu-tunggu. Hampir setahun kita menantikan bulan sedemikian dan dah tak lama dah. Moga-moga Allah beri kita satu kesempatan untuk kita sampai pada bulan tersebut, sebagaimana doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Anas bin Malik. Kata Anas, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat anak bulan Rajab, lalu baginda berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa ni saya ingat sering kali kita dengar dibaca doa seumpama ini, yang mana kita minta pada Allah supaya Allah berkati kita pada bulan Rajab. Bulan Rajab ni dah lepas dah tuan-tuan. Nah, yang akan datang ni tahun lain lah. Wa Sya'ban, bulan yang kita ada sekarang. Dan berbaki beberapa minggu lagi lah. Wa ballighna Ramadan, dan minta kesempatan, minta pada Allah supaya beri kita sampai kesempatan untuk sampai bulan Ramadan. Semua dikuasai Allah. Semua ini merupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta dengan Allah. Manusia tak boleh beri jaminan. Usia panjang umur kita tak boleh minta bantuan manusia. Ada benda boleh kita minta bantuan manusia. Bab ni panjang umur, nak minta zuriat, lalu minta dengan Allah. Manusia ikhtiar, ikhtiar, beri rawatan, makan pil vitamin. Jadi semua ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baik, sidang hadirin muslimin yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, sab'atun yadilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa zilluh, al-imamul adil wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun talabathu imra'atu zat mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun zakarallahu ghaliyan fafadat 'ainahu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hadis yang mana menceritakan yang bermaksud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 golongan yang mana akan mendapat naungan Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Yang pertama disebut sebagai pemimpin yang adil. Yang seterusnya pemuda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Dan yang seterusnya seorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid.
Kemudian dua orang yang saling mencintai kerana Allah dan berkumpul dan berpisahnya kerana Allah. Seorang lelaki yang diajak berzina oleh wanita yang kaya dan cantik, lalu menolaknya sambil berkata, aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah dengan secara sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, serta seseorang yang berzikir mengikuti Allah dikala sehingga dirinya mengalir air mata. Jadi ini semua 7 golongan. Sebagaimana hadis tadi kata, 7 golongan yang mana mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan. Bila disebut pada hari tiada naungan, maka para ulama hadis mengatakan di situ merujuk kepada hari kiamat, hari akhirat. Orang sebut juga hari mahsyar, hari mahsyar dan sebagainya. Hari tersebut merupakan masing-masing bawa diri masing-masing. Disebut sebagai nafsi-nafsi. Tak ada masa lagi nak fikir orang. Nak fikir tentang orang lain, nak fikir tentang ahli keluarga, tidak. Melainkan masing-masing nak mencari naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini 7 golongan yang mana Nabi sebut yang mendapat naungan Allah. Naungan di sini kalau kita tengok apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Beliau berkata naungan ini bermaksud satu lindungan Allah, dan kita ditempatkan di tempat yang mulia. Di saat manusia berada di dalam keadaan huru-hara, kelam kabut, zahmah, kesulitan yang pelbagai. Jadi jika sekiranya kita salah seorang terdiri daripada 7 golongan tadi, tuan-tuan, maka kita akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka golongan yang pertama, sebagaimana hadis yang disebutkan tadi, yang telah dibacakan tadi, disebut Al-Imamul Adil, bermaksud pemimpin yang adil. Pemimpin adil, sebagaimana hadis tadi mengatakan bahawa mereka akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bukan senang untuk menjadi seorang pemimpin. Lebih-lebih lagi pemimpin yang disebut sebagai pemimpin yang adil. Adil, tafsiran adil ia berbeza dengan tafsiran adil pada kacamata barat. Islam ini maknanya meletak sesuatu pada tempatnya. Orang barat dia melihat adil ini sesuatu yang sama banyak, sama jenis dan sebagainya. Islam tidak melihat adil itu sebagaimana orang barat melihat adil. Sebab apa? Sebab adil, sebagaimana saya katakan tadi, letak sesuatu pada tempatnya. Sebagai contoh, kita ada anak lelaki dan perempuan. Jadi anak lelaki kita beri hadiah. Dulu kita nak beri hadiah. Maka yang lelaki kita bagi baju belanja. Maka yang perempuan, kalau kita ambil pandangan orang barat, orang bukan Islam, dia kata sama jenis. Kalau sama jenis kita bagi baju lain lah. Maka memang anak perempuan dapat hadiah tetapi tak bersesuaian dengan dia. Maka di situ kita berikan satu hadiah yang dikatakan baju kurung sebagai contoh. Maka itu yang dikatakan adil, bukan melihat kepada sama jenis. Sebab itulah orang barat ni, bila mana dia berpegang kepada prinsip mereka, sehingga dia mengatakan perkahwinan sama jenis boleh iktiraf. Itu bahaya. Kita tak nak pemikiran seumpama itu. Dia melihat adil itu sama rata. Sama rata, sama jenis dan sebagainya. Itu masalah. Sehingga kan boleh menerima golongan LGBT salah satu daripada komuniti yang terdapat dalam negara mereka. Kita alhamdulillah tuan-tuan, Malaysia ni deklarasi komando kita masih lagi konsisten. Alhamdulillah. Dan kita harap kepimpinan akan datang mengekalkan benda yang sedia ada kita buat. Kita tidak mengiktiraf golongan-golongan seumpama itu. Kalau kita iktiraf, maka kita telah melakukan sesuatu yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita iktiraf dia juga tuan-tuan, mana kita anggap satu komuniti baru. Bila mana dia komuniti baru, kita perlu sediakan peruntukan kepada mereka. Ini masalah.
Yang sedia ada pun dah tak terlayan. Nak layan pula mereka. Hari ni dia minta apa? Dia nak tandas. Minta tandas mereka. Minta apa nama, segala kemudahan lain lah. Dia kata di satu komuniti, dia anggap diri dia itu komuniti yang diiktiraf. Jadi barat menentang kita sebab kita tak menerima. Konsisten kita tak menerima. Tapi kita bimbang pada masa-masa akan datang. Bila mana kepimpinan itu yang dikatakan tidak lagi bersifat adil, maka kita bimbang tuan-tuan, mereka memberikan suatu ruang kepada golongan seumpama ini, sehingga mereka berani menyuarakan kehendak-kehendak mereka. Yang baru ni seorang Allah dah lari di Australia. Dia tunjuk, dia iklankan, dia kata dah tukar jantina secara official, dia kata. Tapi yang dia lah tuan-tuan. Dia duduk di sana. Australia dia boleh menerima golongan seumpama ini. Tapi kita alhamdulillah tuan-tuan, ini masih lagi kita dapat yang hilang. Cuma berhati-hatilah. Kenapa? Sebab golongan tersebut ada dalam negara kita. Bukan tak ada. Cuma kita tak iktiraf mereka. Minta mereka kembali kepada fitrah asal manusia itu. Bukan dengan cara apa yang sedang mereka lalui pada saat dan ketika ini. Jadi sebab itulah pemimpin yang adil, suatu pemimpin yang mana mendapat kebaikan, mendapat balasan, iaitu mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak. Jangan tersalah memilih pemimpin. Memang tak dinafikan, nak mencari yang adil lagi cukup payah. Sehingga di negara kita lah, saya tahu, nampak negara lain, negara kita nak cari yang dikatakan benar-benar adil, sebagaimana yang disebut oleh para ulama, yang disebut oleh Abu A'la Al-Maududi sebagai contoh. Nak cari nilai dengan payah. Saya boleh katakan tidak ada lagi di negara kita, belum ada lagi lah sebagaimana yang ciri-ciri yang telah disebut oleh para ulama berkenaan tentang pembinaan. Cuma kita ambil yang paling ringan. Paling ringan dari sudut darurat tadi. Walaupun ada kelemahan sedikit sebanyak, kita terimalah. Sebab bimbang. Dulu saya ingat tahun 2008, sewaktu saya di Jabatan Mufti, ada satu slogan yang dibawa oleh pemerintah pada ketika, beberapa pimpinan pada ketika itu. Dia kata, pemimpin kafir yang adil lebih baik daripada pemimpin Islam yang korupsi. Dia punya slogan tu. Kita tengok, betul juga. Ini kafir adil. Yang satu lagi Islam tapi tak adil. Jadi ada lebih baik kafir yang adil tadi. Jadi kalau kita tengok, faham secara luaran tuan-tuan, kita terima. Betul lah. Kafir adil, yang Islam tak adil. Jadi bahaya. Ini suatu slogan, bukan slogan baru tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada membaca beberapa sejarah-sejarah Islam, buku-buku sejarah Islam, ini bukan suatu slogan baru, tapi slogan yang telah dipopularkan oleh seseorang yang bernama Ibn Tawus. Ibn Tawus merupakan pemimpin Syiah yang bersekongkol dengan Khalifah Khan ketika mana kerajaan Mongol menjajah Baghdad pada suatu ketika dulu. Jadi dia menggunakan slogan seumpama ini sehingga kita jadi berceramah pemikiran kita. Dimasukkan adil itu kepada pemimpin bukan Islam, dan bagi menafikan pemimpin Islam yang dikatakan sebagai korupsi tadi. Jadi bila mana kita berhadapan dengan perkara seumpama ini tuan-tuan, maka kita perlu faham. Bila diberi pilihan dua perkara itu, dikatakan mana nak pilih, yang kafir yang adil dengan Islam yang korupsi, maka kita kata kita ambil pemimpin yang Islam. Dan kita nak pemimpin Islam yang adil. Jadi jika tak ada, maka kita tetap ambil Islam. Sebab apa? Pemimpin Islam walaupun dia korupsi dan sebagainya, maka dia padanya ada di Islam, maka dia akan bela Islam. Dia akan bela Islam. Orang kafir dia tak Islam. Pemimpin yang kafir yang tak Islam itu awal-awal lagi dah tak adil. Mana boleh kata kita adil? Dia tidak akan adil. Jadi pemimpin kafir yang dikatakan adil tadi, bila mana dia nama kafir, maka dia tidak adil. Sebab itulah perbandingan seumpama itu suatu pembandingan yang tidak setara. Tak boleh kita perbandingan seumpama itu. Sebab itulah kita tengok seseorang yang korupsi
Islam korupsi, nak bertaubat dia dekat perjalanan ni. Berbanding orang kafir nak ke Islam jauh, perjalanan dia jauh. Nah, maka kita ambil yang Islam. Nah, maka walaupun ada korupsi, jalan nak sampai pada taubat itu dekat. Nah, sebagai contoh, kita lihat seorang pemimpin yang berketurunan raja dulu bernama Ibrahim Adham. Kita boleh baca cerita dia. Nah, seseorang yang telah dilalaikan, dia lalai pada awal. Nah, lara dan sebagainya. Nah, akhirnya dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pemimpin yang baik pada diri kita. Nah, jadi sebab itulah kita jangan tertipu dengan kalimah-kalimah seumpama ini sehingga kita memilih sesuatu yang tidak sepatutnya kita pilih tadi. Baik, sidang hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu golongan yang pertama yang dikatakan sebagai pemimpin yang adil. Golongan yang kedua yang mana mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala disebut dalam hadis tadi, iaitu pemuda yang hidup dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa disebut pemuda? Tak disebut sebagai seseorang. Dia khususkan kepada syabun. Syabun ni fata, orang yang ada tenaga, pemuda. Kerana apa? Kerana para ulama katakan tidak ramai di kalangan pemuda hari ini yang berasa seronok dan lazat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun pemuda ni seseorang yang dibekalkan tenaga yang cukup banyak oleh Allah, tetapi nak cari yang beribadah kepada Allah, maka tidak ramai kita jumpa golongan-golongan seumpama itu. Mana-mana masjid, surau kita pergi tuan-tuan, yang ramainya golongan-golongan kita kata golongan veteran lah. Dah tak berapa ramai golongan-golongan muda. Kerana apa? Kerana golongan muda ini mereka begitu mudah begitu mudah terleka dengan cubaan-cubaan dunia. Sebab itulah saya ingat satu pepatah Arab yang disebut oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Disebut apa? Kam min fata asbaha wa amsa dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Dia kata beramai di kalangan pemuda-pemudi hari ini pagi petang siang malam berseronok. Berseronok dengan hiburan-hiburan dunia. Wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Dan telah ditenung kain kapal mereka dalam keadaan saat dia tak sedar. Orang muda duduk belum mengutu, lalu depan orang, ramai lagi kawan tu duduk kain kapal dia. Jadi wahwa la yadri, dia tak sedar. Tak sedar bahawa pada saat itu telah ditenung kain kapal dia. Jadi nak ceritanya betapa ramainya di kalangan pemuda-pemuda itu mereka terlalai daripada untuk beribadah kepada Allah, sehingga disebut pemuda yang kuat ibadah. Jadi pemuda ini merupakan golongan-golongan yang mana jika beribadah kepada Allah, maka dia akan mendapat naungan pada hari kiamat kelak. Ini di antara kelebihan orang muda yang mana kuat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu saya ingat ketika mana masjid tutup, surau tutup, ramai bising. Lebih-lebih lagi di dalam media sosial. Yang duk kuat tembok ni orang muda. Golongan veteran dia tak berapa layak sangat media sosial. Yang muda dah bising. Bising. Bising masjid tutup. Bila buka masjid, tak datang macam mana. Dan saya bagi maklumat berapa masjid surau sama. Tak berubah. Jemaah kurang lagi ada. Dia ada meninggal kerana kopi. Ceritanya tak bertambah. Dia hanya bising dalam media sosial je. Masjid tak datang. Surau tak datang. Melainkan orang-orang sama. Sebab itulah yang kuat yang kuat komen di Facebook tuan-tuan, kita tengok bukan orang yang regular pergi masjid lah. Ini sekali-sekala. Cuma kita boleh kata dia ni ahli Jumaat. Jumaat pun ada. Waktu-waktu lain saya tengok masih lagi menduga ceritakan lah. Sejak hari 2 ni isu jarak besar, bising. Tak nak pergi masjid. Sebab apa? Semayang jarak-jarak. Tak ikut sunnah.
sunnah suruh rapat sawu sufufakum. Nah, rapat kasar itu. Nah, jadi bising. Pernah saya di Jakib waktu itu call seorang Allah. Ini mana? Kita dah nak tunggu pergi semayang. Dia dari ustaz, jangan pergi lagi, dia kata. Saya tak nak pergi masjid. Sebab apa? Sebab dia kata masjid semayang tak ikut sunnah, jaga-jaga, dia kata. Mana nak dapat pahala? Pahala kita buat sunnah dapat pahala, bukan apa-apa ni, berkat, dia kata. Jadi kita jawab apa? Kita kata semayang, kita kena ingat merapatkan sah hukum dia, hukum sunnah. Tapi kita kena ingat semayang jemaah tu wajib. Awak nak buat benda sunnah, siapa tinggal benda wajib. Adakah betul perbuatan tadi? Jadi inilah biar kita faham. Biar kita faham keadaan sebenar. Semayang jemaah pun tak boleh buat di rumah masing-masing. Tak boleh baca khutbah di rumah. Sembilan raya boleh. Jadi kita kena faham, tuan-tuan. Mana dari sudut awlawiyah. Dan alhamdulillah 1 April 1 April nanti dah boleh rapat balik. Agak penuh lah. Sekarang ni jarak pun tak penuh lagi. Jarak pun tak penuh lagi. Kalau rapat itu dah bulan. Sepatutnya besar jadi 3 besar. Boleh asal balik. Jadi itulah. Dia lebih gimmick di media sosial. Takut kita tengok orang. Oh, dia buat video apa, komen dengan penuh marah, tuan-tuan. Jadi inilah di antara situasi yang berlaku pada hari ini. Baik, sidang hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga dalam hadis tadi, yang mana yang mendapat naungan Allah, iaitu disebut seseorang yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Rajulun mu'allaqun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki yang mana hatinya itu sentiasa tertarik dengan masjid, nak pergi masjid. Rasa seronok. Makin lama berada di masjid, makin lama berada di surau, rasa seronok. Ada orang dia gelisah. Duduk dalam kong gelisah. Datang nanti ada kong ada rasa gelisah. Jadi orang yang mana mendapat naungan Allah, hatinya sentiasa tertarik dengan masjid tadi. Bila dengar je waktu azan, bersegeralah dia datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berjauh, berbatu-batu rumah dia daripada masjid, rasa dekat, hati dia rasa dekat, dia pergi. Ini satu kelebihan yang Allah bagi. Ada orang rumah dia pagar berada di masjid, tapi hatinya tak ada di masjid. Tak pergi masjid, tak pergi, tak apa. Orang yang jauh berbatu-batu, hati tertarik di masjid. Masuk waktu sampai. Ini suatu perkara yang begitu hebat. Berbanding dengan orang yang mana rumahnya sebelah masjid, pagar itu terikat di masjid, contoh, tapi tak boleh sampai masjid. Maka ini sesuatu yang amat menduka-citakan kita. Jadi datang masjid hari ini yang mana dah ada kelonggaran dan sebagainya, maka kita ramai-ramailah datang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini dah dekat masuk Ramadan. Jadi usahakan amal. Jangan nak mula bulan Ramadan saja. Semua orang dia kata ustaz saya tunggu Ramadan. Kerana digandakan setiap amalan. Jangan tunggu Ramadan saja. Sebab itulah dia kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia kata apa? Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Dia kata jadilah kamu hamba Allah Subhanahu wa taala yang rabbani, yang sentiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wala takun ramadaniyan. Jangan kamu jadi hamba Ramadan. Hamba Ramadan. Bulan Ramadan datang masjid, buat kebaikan bulan Ramadan, ngaji bulan Ramadan, tadarus bulan Ramadan, tadabbur bulan Ramadan, tapi bulan lain tak ada. Rehat. Sebelah bulan rehat, sebulan ibadat bulan Allah. Ini rugi. Ini suatu perkara yang rugi. Jadilah hamba Allah sebagaimana kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi tadi, kun rabbaniyah. Jadi hamba Allah yang rabbani. Bukan kumpulan rabbani. Rabbani namanya menjadi orang yang sentiasa mengesahkan Allah. Bukannya manusia yang bermusim, hanya Ramadan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Manakala golongan yang keempat yang mana mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu 2 orang yang saling mencintai kerana Allah, berkumpul
dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud apa tuan-tuan? Iaitu merujuk kepada mereka yang menjaga silaturahim. Ini kita perkara yang perlu kita beri perhatian. Sebab itulah Nabi kata tidak la yadkhul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk syurga mereka-mereka yang memutuskan silaturahim. Bergaduh. Sama ada bergaduh dengan adik-beradik ataupun bergaduh ni sesama jiran. Baru jaga tuan-tuan. Kita duduk berjiran pada hari ni, tuan-tuan bergaduh di apartmen hari ni. Maka kena jaga hak-hak jiran. Sebab itulah Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang mana beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah jirannya. Buat baik. Jiran itu berasa seronok dengan kita. Maka orang ini akan mendapat ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga hubungan. Jangan kita berpecah di antara satu sama lain di saat kita tengok berlakunya kerapuhan perpaduan di kalangan orang Islam pada hari ini. Berpecah belah. Kita tengok orang fokus Malaysia, yang ni aliran begini, ni kuat aswaja, yang ni salafi dan sebagainya, bergaduh di media sosial. Bila gaduh ribut pada cakap, kita yang menikmati tak selesai masalah. Jadi bergaduh tak habis tuan-tuan, isu tak habis-habis sehingga ke hari ini tak habis. Ada dia tipu, berlakunya perselisihan dan sebagainya, sehingga memberikan keuntungan kepada orang lain. Orang kita tengok orang bukan Islam, Israel sebagai contoh, banyak mana dia ambil keuntungan daripada kerapuhan perpaduan orang Islam. Israel ni duduk di tengah-tengah negara Islam, ni semua keliling orang Islam, tapi Islam tak boleh bersatu padu, tak boleh bantu Palestin seorang. Ini semua negara Arab. Palestin hidup di tanah Palestin ni kita sebut tanah Syam, dulu zaman Nabi Syam. Duduk di situ, ada Syria sebelah dia, Jordan ada sebelah dia, dan Iraq ada sikit, tak boleh bantu dia. Israel tak besar sangat. Dulu kecil, sekarang membesar. Tapi secara hakikat dia tak dapat bantu. Jadi inilah yang berlaku pada hari. Jika sekiranya kita benar-benar boykot dan sebagainya, maka pastinya sedikit sebanyak memberi kesan kepada Israel itu sendiri. Rusia diboykot perasaan kerana apa? Kerana menyerang Ukraine pada waktu ini. Kesatuan Eropah memboykot, tidak berdagang. Jadi tuan-tuan, akhirnya memberi kesan pada Rusia. Itu baru Israel. Rusia sejak Ukraine baru 17 hari semasa hari ini tuan-tuan. Dah beri kesan. Dan Palestin dijajah oleh Israel dah berapa puluh tahun, tak selesai-selesai. Jadi inilah di antara kelemahan masyarakat dunia pada hari ini. Bukan saja orang Islam, orang bukan Islam pun sendiri dan tidak melihat kepada keadaan yang sebenarnya, apa yang berlaku terhadap negara Palestin pada ketika ini. Sidang hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian golongan yang kelima yang mana mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak, iaitu seseorang lelaki yang diajak berzina oleh seseorang perempuan yang kaya dan cantik, tetapi dia menolaknya dan berkata, aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berkaitan berkenaan tentang orang yang menjaga kehormatan diri. Sebab itulah kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Mu'minun, antara ciri-ciri orang yang berjaya ini, allazina hum li furujihim hafizun. Mereka-mereka yang menjaga kehormatan diri mereka. Sebab itulah zina ini suatu musibah yang berlaku di dalam sesuatu masyarakat. Dan perkara ini tak boleh biar. Sebab apa? Bila mana kita biarkan, bermakna kata sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza zahara az-zina war-riba fi qaryatin faqad ahallu 'azab Allah," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, jika sekiranya berleluasa zina dan juga riba, dua perkara ni.
Tengok negara maju. Nah, biasa riba mesti ada lah, berbagai konvensional ada. War riba, wazina, zina ni ada. Maju mana? Jepun sendiri ada. Hebat industri, malah menjadi pendapatan negara dia. Di Belanda, industri pelancongan ini salah satu daripada pendapatan negara dia. Nah, faqad ahallu azab Allah, maka dia telah menghalalkan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ni kita perkara kita jaga. Kita nak tengoklah negara luar, tengok negara kita. Ada tak dua benda ni? Pastinya ada. Walaupun perpakat Islam ada ini, masih lagi ada konvensional. Zina banyak tuan-tuan. Kes zina ni, saya dapat maklumat daripada sahabat-sahabat di bahagian puasa. Musim Covid pula banyak kes tuan-tuan. Covid pun banyak kes. Walaupun kita takut bima Covid dan sebagainya, jadi orang nak berkhaluat, kita tak takut. Tak takut pada musibah seumpama ini. Jadi mereka tetap melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin muslimin yang dirahmati Allah, saya kira kita berhenti di sini dan telah masa waktu. Jadi insya-Allah kita sambung lagi pada masa akan datang. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu sudah tentu dari kelemahan saya sendiri. Yang boleh kau lihat wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.